warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara pengacara, Saudara Mak Sabu dan pimpinan amanah, Saudara Lim Guan Eng dan pimpinan DAP, Saudara Amin Huda dan Cintong dan saya Ibrahim, seluruh pimpinan Johor dan rakan-rakan saya muliakan, Saudara Syed Saddiq dan yang teman baru saya lalukan. Kita dengar tadi dengan teliti pimpinan DAP, Amanah dan Muda menyampaikan, dan kita lihat ada satu wahdatul fikr, satu keseragaman pemikiran. Kita berhimpun untuk menuntut perubahan, untuk menegakkan keadilan, menolak keterlanjuran yang berlaku dalam negara ini. Dan izinkan saya memulakan dengan menyingkap sejarah gemilang negeri Johor. Semasa pemindahan dari Kesultanan Melayu Melaka pada Johor Riau Lingga, yang merupakan pusat ekonomi budaya yang terkenal dalam satu ketika. Dia melahirkan seorang budayawan, tokoh, alim, Raja Ali Haji, sekitar 1803 sehingga 1873, begitu lebih kurang. Dan saya mau menyingkap pandangan beliau kerana penting kita menelurusi seorang pemikir dari Kerajaan Melayu Johor Riau Lingga yang menulis, memaparkan keadaan pada ketika itu berbeda dengan apa yang kita baca dan dipopularkan dalam buku-buku teks tentang Abdullah Munshi yang menulis atas kebijaksanaan pemerintah penjajah Inggeris, khususnya Stafford Raffles. Apa kata Raja Ali Haji dalam Tuhfat al-Nafis dan Tamarat al-Mahamah? Dia menulis dengan menyatakan bahawa satu kerajaan itu hilang kewibawaannya. Dia menuju kepada raja ketika itu. Dan maksud sekarang ini kerajaan. Bila kerajaan itu bermaharajalela, membuat apa sesuka hatinya ke atas rakyatnya, mengikutkan hawa nafsunya, maka akan runtuhlah kekuatan negeri tersebut. Apa yang berlaku sekarang, kerajaan itu maharajalela. Tidak ada sistem yang mengawal keterlanjuran dari segi rasuah. Dan kita warisi puluhan tahun sistem dan rasuah yang sudah menjadi endemik, sistemik, sebut saja institusi. Tidak terlepas daripada kecurigaan kerana rasuah, kerana penyelewengan. Baca saja laporan Ketua Audit Negara puluhan tahun yang lalu sampai sekarang. Ketirisan, kebocoran berterusan. Kerana tidak ada tekad politik pimpinan. Bahawa politik itu tidak lain dari percaturan golongan elit untuk merebut kuasa, memunggah kekayaan dan tidak berani tegas menentang kezaliman dan penindasan dan rasuah. Sebab itu kita yang berhimpun harus melihat ini sebagai suatu kewajaran dan tidak aneh kalau rakan-rakan mengatakan Johor bangkit supaya menggalikan maruah. Dan Raja Ali Haji menyebut tentang soal maruah ini sebagai sesuatu yang sangat asasi atau fundamental, essence of good governance. Bila kerajaan dan pimpinan hilang maruah dan martabatnya, tidak mungkin ia dapat mengangkat martabat kemanusiaan. Tetapi Raja Ali Haji, seorang alim dalam agamanya,
kuat tasawufnya, masih menganggap rakan-rakan bukan Islam dan bukan Melayu di Johor Riau Lingga sebagai saudara dan sahabat. Dan ini juga ada kaitan dengan wacana dan naratif sekarang ini. Setelah 6 dekad lebih merdeka, kita belum terlepas daripada kekeliruan, kerusakan kefahaman akibat dari faham fanatik perkauman dan faham agama yang sempit yang kita ungkapkan selalu sebagai pembaharuan supaya ada kebangkitan baru. Membuat suatu keputusan yang bijak dan berani. Dan sudah tahu untuk melakukan itu, kita harus mendapati permasalahan rakyat. Bahawa rakyat itu melihat percaturan politik tidak lebih daripada percaturan kuasa dan merebut kekayaan. Dan kadang-kadang serangan kepada golongan elit yang korup pun kita pilih-pilih. Dan kadang-kadang ada juga kecuaian dan kelemahan yang menyebabkan ada persepsi dan andaian sedemikian. Maka oleh demikian, kita harus memberikan mesej yang jelas bahawa pimpinan negeri Johor yang baru kita tegakkan insya-Allah akan meneruskan sinergi kerjasama seperti mana pernah berlaku dulu, walaupun ia dalam bentuk satu kerajaan Johor Riau Linggi, tetapi kita patut memperkukuh satu sistem kenegaraan, kenegerian Johor yang boleh menghidupkan sinergi yang kuat, memperkuatkan ekonomi Singapura, Riau, Linggi, Batam umpamanya. Dan ini tidak berlaku di negeri Johor kerana pimpinan negeri tidak berupaya memikir luar daripada kerangka yang sedia ada. Untuk apa kita angkat martabat negeri Johor ini? Untuk menjamin keselesaan rakyat. Untuk waktu kini, tidak boleh kita harapkan apa-apa selebihnya dari kerajaan persekutuan. Benar, ada memorandum persefahaman. Dan yang pernah diulas panjang oleh saudara Puan Eng, memorandum persefahaman juga telah menetapkan beberapa peruntukan tambahan 45 bilion ringgit untuk menyelesaikan masalah COVID, 10 bilion masalah kemiskinan untuk SMEs, undi 18 yang kita tetapkan mesti diluluskan sebelum akhir sesi lalu, dan anti-hopping law yang mesti jadi kita sampaikan bila kita bertiga bertemu dengan Perdana Menteri Ismail Sabri bahawa tidak mungkin memorandum persefahaman ini bertahan sekiranya tidak diluluskan dalam sesi parlimen akan datang yang berakhir bulan Mac. Maka itu titik tolaknya. Kalau setuju, rundingan boleh diteruskan. Kalau tidak, terbatal dengan sendirinya memorandum persefahaman dengan kerajaan persekutuan. Jadi saudara, saya akhiri dengan menyatakan bahawa pendekatan kita sekali lagi adalah untuk memastikan program yang prihatin terhadap rakyat atau selalu yang sedang saya ungkapkan sebagai kepedulian terhadap rakyat dapat kita tingkatkan. Mesti ada rencana yang lebih mudah, tidak manifesto yang berbelit dan panjang dan rumit, tapi yang mudah difahami oleh rakyat tentang kehidupan mereka, perumahan mereka, peluang pekerjaan mereka, terutama di kalangan anak muda, sama ada siswazah ataupun lulusan diploma atau lulusan sekolah menengah. Kemudahan kesihatan dan perubatan lebih baik sewajarnya bagi negeri yang dianggap kaya. Mudah-mudahan dengan semangat yang sedemikian kita dapat bawa perubahan bersama
Dan saya harap jentera parti masing-masing melihat ke depan, meninggalkan pengalaman-pengalaman yang menyinggung sebelum ini dan memastikan hala tuju kita yang jelas, yaitu memartabatkan rakyat dengan membentuk kerajaan yang punya mandat yang jelas, mengembalikan mandat mereka dan mengalahkan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Kita doa kata Allah SWT, mudah-mudahan semangat itu yang berpandukan semangat pembaharuan, in uridu illal islah mastata', akan berlaku dan semoga rakyat Johor akan menyaksikan dan mendengar satu berita yang amat menggembirakan kerana pasukan kita bersama DAP Amanah Keadilan dan Muda dapat mencatat kemenangan yang bergaya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.